A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Kita sampai ayat 138. Ayat sebelum tu dah bagi pengajaran kan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu 'abidun. Ayat ni pendek je, tapi maksud dia, huraian dia panjang lebar. Okey. Sibghah. Apa makna sibghah? Dia terjemah celupan kan. Dalam bahasa Arab, sibghah ni asalnya ialah al-laun. Laun, warna. Sibghah ialah laun. Dari segi bahasa, dia adalah warna. Tapi diterjemah sebagai celupan. Sibghatullah, celupan Allah. Kemudian Tuhan bertanya dalam bentuk menafikan, soalan dalam bentuk menafikan. Apa dia? Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Tidak ada siapa yang ahsan, lebih baik minallah, daripada Allah, sibghah, celupannya. Ataupun Tuhan dalam bentuk bertanya, siapa lagi yang lebih baik daripada celupan Allah? Soalan tu bukan untuk mendapat jawapan, tapi untuk menetapkan bahawa tak mungkin ada celupan ataupun agama yang lebih baik daripada agama Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami hanya kepada Allah 'abidun, beribadat. Okey. Apa makna celupan di sini? Dan apa kaitan dengan maksud asal dia, iaitu warna? Celupan di sini ialah maksud dia agama lah. Agama Allah. Tidak ada yang lebih baik daripada agama Allah ataupun peraturan yang Allah tetapkan. Tapi apa kaitan dengan warna? Sebab kata Syekh Shalih Utsaimin, warna tu bila kita nampak jelas tak? Terang tak? Contoh warna merah, terang tak? Tapi kalau nampak warna kelabu, asalnya merah tapi tak terang, orang tak panggil warna merah, kan? Warna merah ialah terang je, nampak jelas. Iaitu bila kita ikut agama Allah, orang yang ikut agama Allah tu, akhlak dia, rupa dia, air muka dia, cara pergaulannya cukup jelas dan cukup berbeza dengan orang yang tak ikut ajaran agama. Sebagaimana jelasnya warna, satu warna daripada warna yang lain. Merah dengan kuning, jelas tak beza? Putih dengan hitam, jelas tak? Sangat jelas. Kalau dia tak jelas, makna sama ada warna tu dah pudar. Makna kalau warna pudar apa dia? Ikutan dia tak sepenuhnya.
maka orang tak nampak perbezaan dia dengan orang yang tak beriman. Boleh? Contoh kan, Umar bila dia sebelum Islam, nampak tak betapa jahatnya dia, betapa kerasnya hati dia kan. Tapi bila dia kena sibghatullah, celupan Allah, nampak tak beza tu? Nampak? Macam warna hitam bertukar menjadi warna putih, cukup jelas, cukup clear. Dan bila kita tengok warna hitam, ada rasa warna putih, rasa apa? Rasa sejuk, rasa tenang kan. Begitulah Umar ni bila kena sibghatullah, seolah kita nampak warna yang satu terang, jelas, beza sangat dengan zaman jahilah dia, 180 darjah. Kemudian yang kedua, bila kita tengok muka orang beriman, jiwa kita akan jadi tenang je, hati kita jadi tenteram je, mata kita jadi sejuk je. Itulah sibghatullah. Kalau dah lama dia dalam Islam, lama dia solat, tapi tak nampak beza, perangai sama dengan orang lain, bila bercakap kasar, bila marah melampau, itu belum lagi sibghatullah. Sebab sibghatullah mesti nampak beza. Boleh? Orang maki, dia maki balik. Yang maki dia tu tak solat, dia pula AJK masjid, tapi dia maki juga. 2 kali 5, 5 kali 2. Boleh? Ada satu lagi perkataan dalam Quran, fitrah. Fitrah. Pernah jumpa tak fitrah? Pernah? Orang Melayu suka sebutkan fitrah. Fitrah semula jadi. Apa makna fitrah? Kembali pada asal. Jadi sibrah, apa beza fitrah dengan sibrah? Dua-dua disebut dalam Quran. Sibrah Allah sebut dalam ayat ni 139. Fitrah Allah sebut dalam surah Ar-Rum. Cuba buka. Ayat 30. Kalau tak silap saya, surah 30 ayat 30. Jumpa? Okey. Tuhan kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim. Tegakkanlah wajhaka. Wajah engkau, mana hati engkau, jiwa engkau, lidini, kepada agama hanifan, yang tidak condong melainkan kepada kebenaran sahaja. Jadi setelah berlaku kesyirikan, kekufuran di Mekah, maka sekarang wahai Muhammad, hadapkanlah wajah kamu kepada agama yang lurus. Agama apa ni? Fitratullah, yang sesuai dengan fitrah. Agama Allah sesuai dengan fitrah. Allati fataran nas, yang Allah telah fitrahkan manusia di atas agama tu. Mana apa tu? Fitrah manusia ni, kita suka pada benda yang baik, maka Allah pun jadikan agama tu baik. Fitrah manusia, kita suka pada keadilan, Allah jadikan agama tu adil, selari.
Fitrah manusia suka pada rahmat. Allah pun suruh kita berlaku rahmat. Agama pun mengajak kita supaya berlaku rahmat. Selari. Boleh? Apa dia? Dia bahasa Melayu tak ada. Sebab tu bahasa Melayu pun guna perkataan fitrah. Macam ni. Dalam surah Luqman Tuhan sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya orang musyrikin Mekah, siapa yang mencipta langit dan bumi? Apa mereka jawab? La yaqulunna Allah. Mereka jawab Allah. Itu fitrah tu. Hati Allah dah tetap dalam hati mereka supaya iaitu mereka kenal pencipta. Dia spontan mereka jawab Allah. Tak mungkin dia jawab benda lain. Kalau dia jawab patung, itu dah bukan fitrah. Itu dah terkeluar daripada fitrah semula jadi yang Allah dah tetap dalam setiap hati manusia. Maka sebab itulah bila mereka orang musyrikin menjawab Allah pencipta langit dan bumi, Allah suruh Nabi Muhammad jawab apa dah? Alhamdulillah. Kenapa Nabi kena kata Alhamdulillah? Bila orang musyrikin mengatakan yang mencipta langit dan bumi ialah Allah, kenapa kena sebut Alhamdulillah? Dakwah jadi lebih mudah. Tapi sebelum tu, kenapa kena sebut Alhamdulillah? Sebab agama Muhammad apa dah? Sembah Allah kan? Agama Islam sembah Allah. Dan bila tanya orang musyrikin, siapa mencipta langit? Dia jawab apa? Dia sembah patung. Tapi bila tanya siapa cipta langit, dia jawab Allah. Sepatut dia jawab siapa? Patung. Maknanya agama siapa yang betul? Yang sembah Allah betul ke yang sembah patung? Maknanya Alhamdulillah, agama kamu sah betul. Alhamdulillah. Itulah fitrah. Tak masuk akal kan? Dia kata yang mencipta langit Allah, tapi dia sembah Kalau dia kata yang mencipta langit adalah patung, itu bukan fitrah. Bukan fitrah. Dia tak akan jawab sebab luar daripada fitrah. Maka bersyukurlah wahai Muhammad, sebenarnya orang kafir pun mengiktiraf agama kamu betul. Apa dia? Kamu sembah pencipta langit. Betul lah. Yang salah sembah benda yang dicipta. Itu luar daripada fitrah. Boleh? Okey, jadi fitrah ni nak terjemah apa? Dan apa beza fitrah dengan sibrah? Macam ni. Fitrah ni, saya dalam setiap hati manusia nak tak menjadi baik? Ada tak orang niat nak jadi jahat? Apa cita-cita awak nak jadi perompak? Tak ada. Tak ada. Jadi bila dia jawab semua nak jadi polis, nak jadi doktor, nak jadi ustaz, semua tu adalah jawapan daripada fitrah semula jadi, iaitu fitrah manusia nak jadi baik. Itu fitrah. Dan Allah suruh tak kita jadi baik? Kita pun jadi baik ikut arahan Allah. Bila kita ikut, nama dia sibrah. Faham? Allah jadikan fitrah kita suka pada keadilan, dan Allah pun suruh kita berlaku adil. Kita pun berlaku adil dalam kehidupan kita setiap hari. Maka itu dinamakan sibrah. Boleh? Dan fitrah ni semua ada pada manusia, sama ada dia Islam, beriman, ataupun kafir, syirik, sembah patung, perompak sekalipun, mesti ada fitrah ni. Perompak kalau dia rompak kan, dia berpangkat 3 orang, rompak 3 juta. Lepas tu fitrah dia kata apa? Kita kena bagi dengan adil. Itu fitrah tu.
Kan? Ada tak dia ambil 2 juta, yang lain dia bagi 500 ribu, 500 ribu? Ada tak? Tak ada. Fitrah tak boleh terima. Tapi bila dia rompak hak orang, ikut fitrah tak? Tak. Tapi bila untuk diri dia, dia ikut fitrah. Boleh. Jadi perasaan nak jadi baik, perasaan nak berlaku adil, itu namanya fitrah. Dan bila kita betul-betul berlaku adil, itu namanya syibrah. Sebab itulah anugerah yang paling besar kepada manusia sebelum dia mati. Apa dia? Anugerah yang paling besar, paling bernilai, paling tinggi pada manusia sebelum dia mati. Apa dia? Tun Tan Sri Datuk Tok Guru, Ustaz, CEO. Apa dia? Anugerah yang paling besar dan paling bernilai. Apa dia? Bila Allah tunjukkan fitrah kita selari dengan agama, itulah hadiah paling besar. Bila Allah tunjukkan fitrah kita selari dengan agama, fitrah kita nak baik, Allah pun bagi jalan. Inilah jalan kebaikan, kita pun ikut agama. Itulah anugerah yang paling-paling mahal dalam hidup manusia. Kenapa petunjuk Allah kepada agama yang selari dengan fitrah paling mahal? Kenapa? Kenapa? Saya nak tanya, apa matlamat hidup manusia di dunia? Kalau tanya siapa pun, dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Nak bahagia. Nak bahagia. Betul tak? Dan tak mungkin manusia bahagia melainkan dia ikut peraturan agama. Satu. Yang kedua, bila ditanya pada setiap orang, bila mati kamu nak masuk syurga ke neraka? Semua akan jawab masuk syurga. Dan tak mungkin dia masuk syurga melainkan dia ikut fitrah dia selari dengan agama. Sebab itulah anugerah paling besar dan bernilai bagi setiap manusia ialah bila Allah tunjuk agama selari dengan fitrah dia. Fitrah dia selari dengan agama. Maka bila dia ikut fitrah dia selari dengan agama, fitrah nak baik, agama kata buat macam ni, dia pun ikut. Fitrah kata suka buat yang sempurna, agama kata buat sempurna, dia pun ikut agama. Maka hasil pertama hasil dia ikut agama yang selari dengan fitrah, apa dia? Hasil pertama, apa dia? Buka surah Taha, surah 20. Jumpa? Oh, tak jumpa lagi ayat? Ayat 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Okey, jumpa muka surat 320. Qala bita minha, Tuhan berkata pada Adam dan Hawa, ihbita, turunlah kamu berdua, minha, daripada surga, jami'a, kesemuanya, ba'dukum li ba'din aduwwun, sebahagian kamu akan bermusuh dengan sebahagian yang lain. Ada manusia bermusuh dengan jin, dan ada manusia bermusuh dengan sesama manusia. Itu sunnatullah. Kemudian, adakah menyebabkan manusia akan celaka? Fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika ada pun datang kepada kamu, minni, daripada aku, huda, petunjuk. Jadi petunjuk Allah tu datang daripada siapa? Daripada Allah ke daripada ustaz? Daripada Allah. Petunjuk hanya daripada Allah. Kemudian faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk aku, ikut petunjukku ni, bila dia ikut fitrah ke sibrah? Fitrah ke sibrah? Sibrah. Tengok hasil dia pada fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka hidupnya. Hasil pertama, bila dia ikut je agama, dia dapat sibrah. Bila dia dapat sibrah, hasilnya la yadillu wala yashqa, dia tak mungkin sesat dan tak mungkin celaka. Siapa cakap ni? Allah. Siapa yang sesat, siapa yang celaka tu, makna dia tak ikut sibratullah. Fitrah dah ada dah, tapi tak ikut. Okey, boleh. Yang kedua, buka surah Baqarah ayat 38. Ayat ni lebih kurang sama, tapi hujah dia berbeza sikit. Qulnah bitu minha jami'ah. Tuhan kata pada Adam, Hawa dan seekor lagi, Iblis. Minha jami'ah, semua sekali. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika datang kepada kamu, minni, daripada aku, huda, jelas petunjuk Allah daripada Allah sahaja, tak boleh datang daripada manusia. Kemudian bila datang petunjuk aku, itulah sibrah. Faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk aku, apa hasilnya? Fala khaufun, hidupnya tidak ada ketakutan. Yang kedua, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan. Anak mati, dia tak sedih. Barang hilang, dia tak sedih. Kereta rosak, dia tak sedih. Apa saja hilang, dia tak sedih. Kenapa? Kenapa tak sedih? Apa dia? Dia dapat benda yang lebih mahal daripada barang yang hilang. Kan? Betul? Sebab bila dia dapat sibrah, dia ikut sibrah, Tuhan akan bagi apa? Syurga. Jadi patut tak dia sedih? Kereta rosak, dapat syurga, tapi dia sedih. Patut tak? Tak patut. Kalau dia sedih, memang belum dapat sibrah. Belum dapat sibrah. Telefon harga 3,000 pecah, dia menangis. Itu belum dapat sibrah. Belum dapat sibrah. Dapat sibrah apa dah? Alhamdulillah, dia senyum. Kenapa? Dengan sebab telefon pecah ni, aku sabar. Bila aku sabar, jiwa jadi tenang. Dan bila jiwa tenang, di akhirat besok kita akan dapat jauh lebih mahal daripada telefon tu. Itu makna sibrah. Boleh?
Ha? Tak, taufik ni macam ni. Hidayah ada dua kan? Satu hidayah apa? Hidayah ilmu. Yang kedua, hidayah taufik. Hidayah ilmu tu macam sibrah lah. Fitrah semula jadi, dan juga ilmu tentang kebenaran. Semua orang ada. Orang kafir pun ada. Tapi selagi mana dia tak beramal, dia belum dapat hidayah taufik. Bila dia beramal, dia akan dapat hidayah taufik. Jadi kalau nak kata hidayah taufik adalah sibrah, boleh juga. Cuma taufik ni Allah bagi hidayah supaya dia ikut sibratullah. Taufik ialah Allah bagi hidayah supaya dia mengikut sibratullah. Boleh? Tengok Nabi Muhammad, bila orang kafir Mekah mengeluarkan dia, menghalau dia daripada Mekah, hilang tempat tinggal, tempat lahir, tempat membesar, dia sedih tak? Sedih tak? Tak sedih. Kenapa tak sedih? Kenapa nak sedih? Dia hilang Mekah, tapi dia akan dapat kalau kat dunia dia akan dapat Mekah dan Madinah. Kalau kat akhirat dia dah akan dapat surga. Kenapa nak sedih? Boleh? Jadi siapa yang duduk dalam ketakutan, asyik sedih je, dia belum ikut sibratullah. Faham? Dia belum. Walaupun dia memang kaki solat, tahajud tiap-tiap malam, duha pun 10 rakaat, tapi jiwa tak tenang. Belum sibratullah. Di mana silapnya? Di mana silap? Pada zahir nampak tak dia ikut sibrah, ya, jaga solat 5 waktu, solat malam lagi, solat duha lagi. Pada zahir ikut sibrah, tapi hasil tak ada. Silapnya ialah dia tidak ikhlas. Mungkin dia buat tu sebab dah satu kebiasaan rutin. Dia buat tu sebab apa? Sesuai dengan nafsu. Salat malam dah biasa dah 10 tahun dia buat, tak ada masalah. Salat witir sama juga, duha pun sama. Tapi kalau bab yang lain pada tu, nafsu tak sesuai, dia tak ikut. Maknanya sebenarnya dia belum ikut sibrah. Yang sebenarnya dia ikut apa tu? Nafsu. Bila ikut nafsu tak akan dapat hayatan tayyibah. Mesti ada rasa takut, mesti ada rasa sedih. Boleh Dia ulama bagi contoh macam ni. Setiap manusia Allah telah programkan dalam hati dia, dalam jiwa dia, suka kebaikan, suka keindahan semua. Dan Allah cipta kita fitrahnya macam ni, suka pada kesempurnaan, suka pada keindahan, suka pada kebaikan, suka pada keadilan. Dan Allah juga hantar agama tu turunkan Al-Quran, memang selari. Bila dah selari agama sesuai dengan fitrah, mesti dapat ketenangan. Sama seperti apa? Bila orang buat kereta untuk berjalan di jalan raya yang rata, kita pun bawa kereta tu di jalan yang rata. Sebab kereta tu fitrah dia memang dicipta untuk jalan yang rata. Bila kereta tu berjalan di jalan yang rata, tempat dia, macam mana rasa kereta tu? Rasa selesa je kan? Tapi kalau kereta tu yang dicipta untuk berjalan di jalan yang rata, tiba-tiba berjalan di jalan yang lopak, apa jadi? Apa rasa dia? Ataupun kereta jentolak dicipta untuk berjalan di jalan yang tak rata, tiba-tiba dia berjalan di jalan yang rata, pun tak akan tenang. Sebab tak selari dengan tujuan dia diciptakan. Boleh? Jadi bila manusia Allah ciptakan untuk berjalan di jalan yang rata, kemudian agama pula jalan rata, bila ikut agama selari dengan fitrah, pasti rasa tenang je, rasa bahagia je.
rasa sejuk je. Orang maki senyum je. Boleh? Kenapa dia nak marah? Dia dapat benda yang paling bahagia dalam hidup, kan? Dia sedang menuju syurga. Kenapa nak marah? Kenapa nak marah? Boleh? Ramai orang yang pada zahir ikut sibrah tapi tak ada hasil. Kadang-kadang hidup dia celaka, kan? Kadang-kadang hidup dia dalam ketakutan. Kadang-kadang hidup dia sentiasa sedih je. Walaupun zahir nampak dia ikut, sebenarnya ada something wrong. Dia tak ikhlas, ataupun dia ikut tu mungkin tak sama dengan sunnah Nabi, ataupun dia ikut tu sebab dia pilih-pilih. Yang ni sesuai, yang ni tak sesuai, dia tolak. Dia tak akan dapat kebahagiaan tu. Boleh? Dan kalau tak ikut sibrah, fitrah dah cantik, tapi tak ikut agama yang selari dengan fitrah, apa hasil dia? Apa hasil dia? Tuhan sebut tak dalam Quran? Tuhan sebut. Dan ayat ni biasa kita bacakan, surah Taha ayat 124 ke? Okey, buka surah lain pula. Surah yang tak pernah kita buka. Tak, maksudnya kita tak buka dalam kelas ni lah. Surah Al-An'am. Ayat dah beritahu 125. Satu dua lima. Tengok Tuhan kata apa? Faman yuridillahu, maka siapa yang Allah kehendaki, an yahdiyahu, untuk menunjukkannya. Menunjukkannya kepada apa? Kepada sibrah. Siapa yang Allah nak bagi hidayah pada dia untuk mengikut sibratullah, maka Allah buat apa? Yashrah sadrahu. Allah lapangkan hatinya lil Islam, untuk Islam. Apa maksud dia? Bila Allah nak bagi hidayah pada seseorang, nak ikut sibratullah yang sesuai dengan fitrah, Allah jadi dada dia lapang je. Lapang ni apa maksud dia? Lapang untuk terima Islam. Apa saja amalan yang Allah perintah, dia rasa seronok je, rasa nak buat je, rasa rindu je nak buat. Orang lain susah nak buat, tapi dia, ya Allah, macam minum air sejuk je. Itu makna hati dia lapang. Bila nak tinggal larangan Allah pun sama je. Orang lain bukan main susah, kadang-kadang setahun tak boleh tinggal, dia sekejap je, lapang je. Tengok je maksiat terus, bukan setakat tinggal, tapi dia jadi benci. Sebab apa? Allah dah lapangkan hati dia untuk terima sibratullah. Macam siapa ni? Nabi Yusuf AS. Mudah tak Nabi Yusuf nak tinggalkan godaan isteri Al-Aziz? Mudah tak? Mudah. Kenapa? Allah lapangkan hati dia. Ada setengah orang bukan nak tinggal berzina, nak tinggal tengok drama bersiri pun, ya Allah, dah 5 tahun dia usaha, tak berjaya juga. Sebab apa? Hati dia Allah belum lapangkan. Itu yang Allah sebut dalam surah apa? Alam nashrah laka sadrak. Dia kata Syekh Shalih Utsaimin, apa maksud alam nashrah laka sadrak? Iaitu Tuhan kata, kami lapangkan hati engkau wahai Muhammad. Lapangkan untuk apa?
untuk terima sibghatullah. Apa maksud lapang? Apa saja perintah Allah, walaupun orang lain berat, tapi bagi Nabi mudah aja. Nabi nak bangun malam, mudah ke susah? Dan Nabi pula solat malam lama ke sekejap? Lama. Aisyah kata, jangan tanya betapa cantik dan lamanya solat Nabi. Berapa lama tu? Daripada tengah malam sampai subuh. Berapa malam? Setiap malam. Sampai bengkak kaki kan. Kenapa? Sebab Allah dah lapangkan hati Nabi. Jadi mudah aja. Nak pergi berdakwah yang semua masyarakat kufur dan syirik pada Allah, risiko dia besar. Bagi Nabi mudah tak melaksanakan perintah Allah? Mudah. Pergi ke Taif, berjalan kaki kan, tengah padang pasir, jalan raya tak ada, risiko dia besar. Mudah tak bagi Nabi? Mudah. Kita kadang-kadang bukan nak pergi berjalan kaki ni, bukan orang nak baling batu, pergi dengan kereta, kereta pula aircon, kemudian orang bagi makan percuma, belum tentu boleh pergi. Belum tentu. Ada 1000 alasan. Ustaz, saya ada meeting lah. Ustaz, saya... Betul tak? Sama juga nak pergi masjid kan. Ada orang, Allah lapangkan hati dia. Musim sejuk pun dia boleh pergi, musim panas pun boleh pergi, hujan pun dia pergi, jauh pun dia pergi. Kenapa? Allah dah lapangkan hati dia. Sibghatullah. Ada orang, hujan pun tak, panas pun tak, masjid tepi rumah kan, tapi tak pergi. Dah 20 tahun duduk tepi masjid, tak pergi. Sebab apa? Falamma zaru azaghallahu qulubahum. Manakala mereka tak nak dan tak mencari hidayah, Allah tutup pintu hati dia. Dia tak nak sibghatullah. Boleh? Kemudian lepas tu Tuhan bagi tahu yang tadi Allah lapangkan hati dia untuk terima sibghatullah. Wa man yurid, dan siapa pula, sama ayat tadi surah Al-An'am, siapa pula yang Allah kehendaki dia an yudhillahu, Allah nak dia sesat, sebab dia pilih sesat, Allah pun sesatkan dia. Maka apa hasil dia? Apa hasil dia? Yaj'al sadrahu dayyiqa. Yang tadi yashrah, rasa lapang, rasa renyah, rasa mudah buat ibadat. Yang ni rasa apa? Sempit je. Nak solat rasa ya Allah beratnya. Kadang-kadang nak zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang Nabi kata ringan, ya Allah asyik lupa je. Sebab apa? Dia memang tak nak hidayah. Maka Allah tutup pintu hati dia, maka dada dia jadi sempit. Kemudian Tuhan bagi contoh, tak faham sempit. Dada sempit, dada luas, kita tak faham kah? Allah bagi contoh. Macam mana dada yang sempit ni? Ka'annama, seolah-olah yas'adu fis sama, dia mendaki ke langit. Senang ke susah nak daki langit? Sesak nafas kan? Susah dan sesak nafas. Itulah kehidupan orang yang di luar sibghatullah. Sentiasa tak tenang, asyik marah je ya. Silap sikit marah. Boleh? Kadang-kadang kita tengok orang yang suka marah ni, mudah marah, kita pun rasa macam dada kita pun sempit tengok dia kan. Ya Allah, kesiannya, kesian. Tuhan nak bagi pahala, dapat dosa pula kan. Kesian. Kazalika, begitulah yaj'alu, Allah menjadikan rijsa. Rijsa apa dia? Apa dia? Azab. Kepada siapa ni? Alal lazina la yu'minun, kepada orang tak beriman. Sebenar azab tak? Hidup dalam kesempitan, dada sempit kan, asyik marah je, jiwa dia tak ketenang. Itu azab awal, iaitu azab di dunia. Dan azab di akhirat lagi pedih. Boleh?
Tengok Nabi Yusuf alaihissalam, bila adik-beradik dia buat apa? Rancang nak bunuh dia, kan? Kemudian sampai satu masa dia jadi pembesar negara, adik-beradik dia datang minta bantuan. Dia tahu tak? Dia tahu. Tengok orang hati lapang. Ada tak rasa nak balas dendam? Ada tak rasa nak marah? Tak ada. Kemudian bila dah cerita terbongkar, adik-beradik dia minta maaf. Apa jawab Nabi Yusuf? Apa jawab Nabi Yusuf? Dia kata apa? Itulah. Yang tahu muka Yusuf cantik je. Buka surah Yusuf ayat 92. Surah Yusuf. Tengok surah Yusuf daripada ayat 90 lagi. Ayat 90. Qalu, mereka berkata, bila Nabi Yusuf kata apa tadi? Tengok. Ambil undur sikit ayat 89 supaya kita faham. Nabi Yusuf bertanya adik-beradik dia, hal alimtum, kamu tahu tak ma fa'altum, apa yang kamu buat kepada Yusuf dan akhihi, saudaranya Bunyamin, iz antum jahilun, ketika kamu jahil. Kamu tahu tak apa yang kamu buat pada Yusuf dan saudara dia? Sedang yang bercakap siapa tu? Adik-beradik dia tahu tak yang bercakap tu Yusuf? Tak tahu. Daripada situ adik-beradik terkejut. Macam mana kamu tahu? Nampak? Maka adik-beradik dia bertanya, qalu, mereka berkata, ainnaka la anta Yusuf? Kamu Yusuf ke? Kenapa dia terkejut? Sebab dia tak sangka Yusuf ada depan mata dia dah jadi pembesar. Kenapa dia tak sangka? Sebab dia ingat dalam kepala dia, budak masuk dalam telaga memang tak boleh keluar, mati. Boleh. Kemudian Nabi Yusuf kata apa? Qala ana Yusuf, dia menjawab soalan. Aku Yusuf, wa haza akhi, dan ini saudaraku. Tengok orang hati lapang. Hati lapang. Dia kata apa? Qad mannallahu alaina, Allah yang bagi pada kami. Kalau hati tak lapang, dia kata apa? Itulah, jangan buat khianat pada orang. Siap kau. Tengok, terus dia sandar kelebihan dia kepada siapa? Allah. Itu sibrah tu. Sibrah ialah fitrah, dia tahu dia adalah hamba, dia lemah, dia tak memiliki apa-apa. Kalau dapat semua daripada itu fitrah. Dan bila dia bercakap, itu sibrah. Dan dia beritahu sebab apa Allah bagi. Sebab apa Allah bagi pada dia, jiwa dia tenang. Kenapa? Innahu man yattaqi, sesungguhnya siapa yang bertakwa pada Allah. Itu sibrah. Wa yasbir, dan bersabar. Itu sibrah. Maka fa innallah, sesungguhnya Allah la yudi'u ajral muhsinin. Siapa yang ada dua syarat ni, dia takut pada Allah, dia sabar, Allah tak akan sia-siakan setiap amalan orang yang berbuat baik. Semua yang aku duduk dalam telaga, aku dijual sebagai hamba, aku difitnah, Allah tak sia-siakan. Sebab apa? Aku takut pada Allah, aku sabar. Allah tak sia-siakan, Allah balas. Allah balas apa? Inilah Allah bagi apa dia? Kedudukan dalam negara. Kemudian apa kata adik-beradik dia pula? Qalu tallahi, mereka berkata, demi Allah, laqad asarakallahu alaina,
Demi Allah, Allah telah lebihkan kamu daripada kami. Kami nak kami menjadi orang lebih, tapi Allah nak kamu lebih. Maka yang menjadi yang mana? Yang Allah pilih. Wa kunna la khati'in, dan kami ni sesungguhnya orang yang bersalah, orang yang silap. Oh, bila dia mengaku salah, apa kata Yusuf? Kita kalau adik-beradik kita yang buat jahat mengaku salah, kita kata apa pula? Baru mengaku ya. Baru mengaku ya. Tapi tengok apa kata Yusuf, orang yang hati dia lapang. Apa kata dia? Qala la tasriba alaikum al-yawm. Hari ini tidak ada celaan, hari ini tidak ada kutukan, hari ini tak ada apa-apa yang tak baik, semuanya baik. Kenapa? Tolong pula, yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampunkan dosa kamu. Boleh tak kalau orang tak lapang hati? Bukan setakat dia maafkan, dia tolong minta, ya Allah ampunlah dosa adik-beradik aku. Bukan mudah kan? Itu alam nashrah laka sadrak. Mudah je nak maafkan orang, mudah je nak tolong minta doa untuk orang yang buat jahat, mudah je. Bukan. Itu sibghatullah. Kita ni bukan nak tolong minta doa orang yang buat jahat. Orang yang tak buat jahat pun jarang kita berdoa pada dia. Betul? Betul. Sampai kena minta dulu. Jangan lupa doa pada saya. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Itu pun kadang-kadang orang minta pun kita tak berdoa. Kalau orang buat jahat, lagilah. Sebab hati kita tak lapang. Kenapa? Kita tak masuk sibghatullah sepenuhnya. Separuh-separuh. Percayalah. Betul kan? Kenapa Allah boleh ampunkan dosa kamu walaupun kesalahan kamu sangat besar? Wa huwa arhamur rahimin. Kerana dia adalah Maha Arham. Di kalangan orang yang penyayang, dialah yang paling penyayang. Jadi kenapa? Subhanallah. Tengok, Nabi Yusuf bagi tahu sebab. Kenapa aku tak boleh maafkan engkau? Kenapa aku tak boleh maafkan engkau? Sedangkan Allah lagi banyak kesalahan manusia kepada dia. Allah boleh maafkan semua. Siapalah aku tak boleh maafkan kamu? Siapalah aku? Manusia yang banyak salah pun Tuhan boleh maafkan. Kamu ni sebenarnya tak banyak salah, jadi senang je aku maafkan. Boleh? Ini orang yang apa dia? Orang yang dah dapat sibghatullah. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun, la yadhillu wa la yashqa. Dan cukup mudah nak buat kebaikan, cukup mudah nak maafkan orang, cukup mudah nak tinggalkan kejahatan. Cukup mudah. Okey, boleh ha? Kita balik pada surah Baqarah. Kemudian di hujung ayat itu Tuhan kata apa? Bila Tuhan tanya, tidak ada yang lebih baik daripada sibghatullah. Tuhan tanya tu sambil Tuhan nak menafikan. Apa maksud di situ? Apa maksud? Mana Tuhan nak bagi tahu kenapa nak pilih yang lain? Depan mata kita ada dua makanan. Satu, nasi ayam dengan cendol. Satu lagi, tak, nasi biryani yang 3 hari lepas. Tiba-tiba kita pilih nasi biryani yang 3 hari lepas. Menunjukkan apa? Bodoh tak kita? Bodoh.
Kalau anak kita pilih tu, kita kata apa? Bodoh kan? Kenapa anak aku bodoh ni? Di mana dia belajar? Padahal dia pilih nasi juga, cuma yang 3 hari lepas, kan? Kalau dia pilih nasi yang 3 hari lepas, kita kata dia bodoh. Kalau dia ikut nafsu dan tolak agama Allah, berapa kali bodoh? Tuhan kata, siapa lagi agama yang lebih baik daripada agama Allah? Tapi ramai tak manusia bodoh? Ramai tak? Ramai. Pertama, bila dia tak pilih sibratullah, dia apa? Dia akan celaka, dia akan sesat, dia tidak bahagia, dada dia sempit. Kemudian di akhirat pula Tuhan kata apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan himpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta. Pada mahsyar, manusia ramai tengah panas, buta satu lagi. Kan? Bodoh tak? Bodoh. Tapi itulah manusia. Sebab apa ni? Manusia, walaupun agama Allah terbaik, walaupun agama Allah menjadikan dia bahagia, tenang, walaupun sibratullah membawanya ke syurga, tapi kenapa masih dia pilih benda yang merugikan dia? Kenapa? Sebab nafsu. Semua yang baik Allah jadikan, nafsu tak suka. Semua yang baik Allah jadikan, nafsu tak suka. Kalau Allah jadikan semua yang baik nafsu suka, apa jadi? Apa jadi? Kalau kita pergi sekolah, semua soalan sebelum periksa cikgu bagi dan siap dengan jawapan. Semua pelajar macam tu. Apa jadi pada sekolah tu? Bukan 100% lulus, 100% bodoh. Sebab semua tak belajar sungguh-sungguh, semua tak study betul-betul, dan akhirnya tak tahu siapa yang baik, siapa yang, maka di situ perlu ada ujian. Apa dah? Soalan. Bila sebut soalan, nafsu tak suka dah. Soalan dah nafsu tak suka, kan? Tapi baik tak soalan tu? Baik. Sama juga perintah Allah, nafsu tak suka. Tapi baik tak perintah Allah tu? Baik. Allah sengaja jadikan nafsu tak suka pada perintah Allah. Sebab apa? Allah nak uji kita, supaya bila kita dapat tu dengan susah payah, barulah kita rasa manis je. Betul tak? Manis je. Rasa seronok, rasa bahagia je. Sebab itulah orang yang Cina ke India dah lama sesatkan, tiba-tiba masuk Islam, dia rasa, ya Allah, macam masuk syurga dah. Betul? Kata ulama, siapa yang tak dapat masuk syurga di dunia, dia tak akan dapat masuk syurga di akhirat. Apa syurga di dunia? Apa syurga di dunia? Tenang je. Macam Nabi Yusuf tadi, mudah je nak maafkan adik-beradik, mudah je nak tolong minta ampun. Itu syurga dunia, kan? Silap kita boleh sabar, barang hilang kita tak sedih, kan? Boleh. Dengar doktor kata awak ada kecil manis, senyum, alhamdulillah doktor, bahagia. Doktor pun pensan. Doktor pula makna apa tu? Doktor yang tak ikut sebuah. Dada dia sempit je, kan? Ada kawan saya, dia ikut ke satu kereta, kemudian duduk lain apa? Lain yang pertama lah, lain memotong. Jadi kawan saya angkat lampu, dia tak elak dekat situ juga. Akhir sekali kawan saya potong dia. Bila kawan saya potong, dia kejar, dia marah. Padahal salah dia. Sampai satu tempat dekat apa ni, dekat Taman Alam Budiman tu, dia blok kawan saya tu, parking depan. Dia kata bila-bila jangan buat macam ni. Dia tak pakai kopiah tepi ni. Saya baru balik daripada Mekah ni, jangan cabar kesabaran saya. Bangga dia balik Mekah.
Ya Allah, ada manusia macam tu. Dia tak tahu beza pergi Mekah ni. Patut pergi Mekah, tenang je. Tenang je. Jangan ambil hak orang sepatut pergi Mekah kan. Lagi pergi Mekah, lagi jahil. Bagi tahu ni, kopiah ni tanda saya pergi Mekah. Subhanallah. Nampak jelas dia belum dapat sibghatullah. Sebab tu saya nak bagi tahu, bukan semua orang solat dapat sibghatullah. Tak. Bukan semua orang pergi haji dapat sibghatullah. Tak. Kadang-kadang dia tak pergi haji. Kadang-kadang dia tak bersedekah sebab duit tak ada. Dia hidup miskin je, tapi jiwa dia tenang je. Tak ada masalah. Apa yang ada dia makan. Tapi dia tak meminta. Dia tak meminta. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah. Tengok orang surah Baqarah. Cuba buka ayat 27 Al-Baqarah. Dua tujuh tiga. Jumpa muka surat 46 ayat 273 surah Al-Baqarah. Cuba. Okey, cuba tadabbur betul-betul ayat ni. Lil fuqara. Tengok Tuhan nak puji orang fakir. Orang fakir tapi ikut sibghatullah. Apa sifat dia? Allazina usiru fi sabilillah. Orang fakir yang terhalang daripada berjihad pada jalan Allah. Subhanallah. Walaupun fakir tapi nak pergi berjihad, tapi terhalang sebab tak ada harta. Kadang-kadang tak ada kenderaan nak pergi berjihad. Tengok orang yang fakir tapi dapat sibghatullah. Dia tahu tanggungjawab dia. Kemudian la yastati'u darban fil ardi. Dia tidak mampu bekerja, tidak mampu berusaha. Mungkin dia cacat ke, sakit ke. Yahsamuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang jahil menyangka dia adalah orang yang apa pula? Tak, orang jahil menyangka orang fakir tu dia adalah kaya. Kaya. Subhanallah. Tengok, orang fakir yang beriman, yang dapat sibghatullah, orang nampak dia macam bukan miskin. Dia tak tunjuk dia miskin. Kemudian lepas tu Tuhan kata apa? Minat ta'affuf. Dia tak meminta-minta. Nampak? Orang fakir yang dapat sibghatullah, dia tak meminta. Sehingga kan orang tak nampak dia tu berhajat. Itu orang fakir yang beriman. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenal mereka dengan tanda-tanda di muka mereka. Macam mana kita tahu juga rupa dia, dia tu miskin. Kadang-kadang tengok muka dia tu nampak macam orang miskin, tapi sebab dia tak meminta, kita rasa dia tu orang kaya. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Dia tak meminta pada orang. Nampak? Tuhan nak puji ni orang fakir. Bukan semua orang fakir hina. Tak. Orang fakir ni Allah puji. Apa dia? Dia tak meminta. Bila dia tak meminta, makna apa tu? Itulah sibghah. Dia bergantung pada Allah. Kenapa dia nak meminta kepada manusia yang lemah sama seperti dia? Dia fakir tapi dia cerdik, dia berakal. Maka dia meminta kepada siapa? Allah. Boleh? Sebab itulah kalau ikut ayat ni, kata ulama, tak boleh kita bagi kepada orang yang mampu bekerja. Ayat ni la yastati'u.
Dia ni boleh kita bagi. Sebab apa? La yastati'una darban fil ardi. Dia tak mampu bekerja, boleh bagi. Selagi mana dia mampu, dalam Islam tak boleh bagi. Tak boleh bagi. Banyak tak kita tengok orang meminta-minta, tapi boleh berjalan. Jauh pula tu, datang daripada Ipoh, datang daripada Pakistan. Dalam Islam boleh sampai tahap haram kita bagi. Kenapa? Satu, dia hanya miskin harta, tapi dia bukan miskin tenaga. Allah masih bagi akal, Allah masih bagi tenaga. Dia bukan miskin. Maka dia sepatut gunakan tenaga tu. Berapa ramai yang miskin Bangla kan, datang kat sini boleh bekerja, tiba-tiba dia datang daripada jauh, sihat wal afiah, badan pula tegap, tiba-tiba meminta. Tak boleh bagi. Boleh? Orang meminta yang memerlukan. Kemudian orang yang beriman, bila dia fakir, dia tak meminta. Kita nampak daripada kehidupan dia, dia miskin, kita bagi. Ini orang mulia. Sebenarnya wa man yattaqillah yaj'alhu makhraja. Bila orang tu fakir dan dia bertakwa pada Allah, dia tak payah meminta, orang akan cari dia. Orang akan cari. Saya pergi Kelantan, saya jumpa orang miskin, dia tak meminta pun. Siapa bagi kat dia? Orang Kuala Lumpur, orang Bukit Jelutong. Dia duduk kat Dabung, Kampung Kemubu, tak ada siapa tahu pun dia. Tapi sebab dia tak meminta, ada je rezeki dia. Kadang-kadang orang yang datang meminta di Kuala Lumpur ni tak dapat sejumlah yang dia dapat. Betul? Betul? Dan dalam kata ulama juga, kalau orang tu meminta harta tanpa berhajat, tanpa darurah, haram kita bagi. Dia haram meminta dan kita haram bagi. Makna kalau kita bagi, jadi satu dosa. Contoh, saya bagi contoh. Saya ni tak pernah pergi Mekah. Kalau siapa ada sponsor saya nak pergi umrah, haram dia minta tu. Dan kita bagi haram. Kenapa? Sebab dia minta benda yang bukan satu keperluan. Umrah bukan wajib. Satu. Yang kedua, bila dia meminta, dia tinggal Tuhan. Nampak tak? Akidah dia boleh rosak. Dia bergantung pada manusia, nak melakukan benda yang tak penting. Subhanallah. Sepatut bergantung pada Allah. Tengok orang miskin ni, dia nak pergi berperang. Berperang tu penting tak? Penting tak? Tapi dia tak meminta. Dia tak meminta, Allah puji. Nampak? Sifat ni tak ada. Di Malaysia ni susah nak cari orang yang tak meminta, susahkan. Kadang-kadang dah ada, cukup, cuma tak banyak, minta juga. Kadang-kadang dia minta apa dah? Ni satu bab juga. Anak dia nak belajar. Anak dia nak belajar luar negeri, minta sumbangan. Subhanallah. Saya nak tanya, adakah kita nak jadi orang baik mesti belajar di luar negeri? Adakah mesti belajar luar negeri baru jadi orang yang berilmu? Tak. Berapa ramai yang tak keluar negeri lebih alim, lebih bertakwa pada Allah daripada belajar yang di luar negeri. Kadang-kadang yang belajar di luar negeri di Mesir itulah jadi pengrusak agama. Betul tak? Betul. Betul. Jadi kenapa sampai nak belajar luar negeri, sampai nak minta bantuan? Kenapa? Kenapa? Bukan darurah. Bukan darurah. Kita nak belajar, nak faham agama di Malaysia pun boleh. Kalau kamu ada duit, pergi. Tapi kalau sampai meminta, jangan. Jangan. Jangan meminta. Dia sebenarnya, kalau anak kita, anak yang soleh, mak bapak tak payah minta. Kalau mak bapak sampai minta tu, anak tu memang ada masalah. Mak pun ada masalah tu. Mak memang ada masalah tu. Kenapa dia minta? Dia, ibu bapa kena ada maruah kan? Ada maruah. Jangan sampai kita merendahkan darjah kita minta pada anak. Jangan. Lagi pula, haji tu wajib bila? Bila harta kita cukup. Bila harta kita cukup. Kalau anak kita anak yang soleh, sebelum kita minta, dia bagi dah. Dia bagi dah. Bila dah kena minta tu, kalau saya lah, saya tak akan minta.
Anak bagi pun mungkin tak ikhlas kan. Kita pergi haji pun serba salah. Anak aku ikhlas ke tak? Tak diminta. Tanya pula. Boleh? Dia bagi tanpa kita minta. Ambil je lah. Kita minta, dia bagi. Dia hukum dia haji tu sah lah. Sah. Tapi setakat mana diterima oleh Allah, wallahu alam. Sebab duit tu halal. Kita jangan fikir haji tu sah saja. Kita bukan setakat nak haji kita sah, tapi kita nak haji kita makbul. Banyak haji yang sah, cukup syarat, tapi mardud, Allah tak terima. Boleh? Apa dia? Minta apa? Sama lah minta jual ayat Quran. Ayat Quran bukan untuk dijual. Salah tu, salah. Kita pula beli pulakan, kesian pada dia, salah. Tadabbur Al-Quran ni. Tuhan puji orang fakir yang tak meminta. Tambah-tambah lagi dia tu sihat, boleh bekerja, budak lagi. Kenapa kita mendidik dia supaya terus meminta? Bila kita bagi, kita seolah ajar dia, galakkan dia. Subhanallah. Tak bertanggungjawab. Mak bapak tak bertanggungjawab. Kalau sekolah, sekolah tak bertanggungjawab. Jangan ajar meminta. Dalam satu hadis sahih, sahabat berkata, kami berbai'ah dengan Rasulullah. Apa dia? Bai'ah ni apa dia? Jual? Tak, aku janjilah. Buat perjanjian. Salah satu perjanjian sahabat dengan Nabi apa dah? Jangan meminta pada manusia. Sehingga kan Nabi kata sahabat ni, bila dia naik kuda, cemeti tahu, jatuh, ada kawan dia kat situ, dia tak suruh kawan dia ambil, dia turun balik, dia ambil. Sampai ke tahap tu Nabi ajar sahabat jangan meminta dan bergantung pada orang, walaupun benda yang kecil je. Itulah kehebatan sahabat. Dan Abdurrahman bin Auf, bila dia pergi berhijrah ke Madinah, dia berhajat tak pada harta? Ya, dia zero. Dia berhajat tak? Dan orang Madinah nak bagi tak? Subhanallah. Pertama, dia tak meminta. Yang kedua, bila orang bagi, dia tolak. Tengok kemuliaan sahabat. Sebab apa? Dia kata, aku boleh bekerja. Aku boleh bekerja. Kenapa kamu nak bagi percuma? Tunjukkan aku di mana pasar. Itu kehebatan sahabat. Dia tak bergantung pada orang. Dia tak suka meminta. Kita ni kadang-kadang, kan, pantang nampak orang tu, ya Allah. Nampak orang kaya mula nak dekat, kan. Kadang-kadang dah cukup makan tapi tamak lagi, minta lagi. Kadang-kadang ustaz, maaf saya cakap, kadang-kadang ustaz, anak saya sakit, kan, dan akan buat operation, kos dia 20,000. Jadi kita perlukan sumbangan, kan. Kenapa meminta? Kenapa meminta? Kamu ustaz, kan? Jangan meminta. Jaga maruah. Habis nak buat apa ustaz? Usaha je. Kalau perlu pinjam, pinjam. Jangan meminta. Jangan meminta. Bila ustaz minta pada orang, nampak dia bergantung pada siapa? Manusia. Ustaz kena tunjuk contoh yang terbaik. Susah tu. Jadi trend sekarang, kan. Suka meminta. Kadang-kadang dapat mesej, pelajar ni belajar di Yaman, perlukan kos 4,000 setahun. Siapa yang suka? Itu meminta lah tu. Siapa suruh pergi Yaman? Ada tak rukun Islam mesti belajar di Yaman? Tak ada. Tak ada. Kalau kamu tak mampu, tak payahlah. Syarat nak masuk syurga mesti pergi Yaman ke? Tak. Ni mindset kita ni, kalau belajar mesti Yaman, kalau belajar mesti Azhar. Salah tu. Salah. Okey, boleh, ya? Sibghatullah. Boleh. Benda ni ayat kecil je, tapi kesan dia cukup besar tak? Kesan dia, kesudahannya apa dah? Hidup manusia akan jadi bahagia walaupun dia miskin. Hidup manusia akan jadi bahagia walaupun dia duduk dalam gua, seperti Ashabul Kahfi.
Kan? Hidup dia akan jadi bahagia walaupun dia berada dalam perut ikan. Hidup dia akan bahagia walaupun dia duduk dalam rumah musuh. Siapa dia? Nabi Musa. Hidup dia akan bahagia walaupun orang baling batu, dia boleh angkat tangan minta ampun pada orang tu. Itulah sibratullah. Boleh Mungkin timbul soalan, bagaimana nak dapat sibratullah? Macam mana nak dapat? Tuhan kata alam nashrah laka sadrak. Lepas tu wa wada'na anka wizrak. Kami angkat daripada engkau wizrak. Apa makna wizrak? Dosa engkau. Allazi anqadha zahrak, yang membebankan belakang engkau. Mana Nabi ada dosa tak? Nabi ada dosa tak? Tadabbur tak surah Al-Fathu? Cuba tengok surah Al-Fathu. Siapa yang kata Nabi tak ada dosa, dia tak tadabbur ayat ni. Surah Al-Fathu ayat 1. Okey, buka dulu surah Al-Fathu. Surah yang ke berapa? 48. Baca ayat 1 dan 2. Baca sendiri terjemahan dia. Muka surat 511. Ayat 1 dan 2. Muka surat 511. Okey. Nabi ada dosa tak? Ada. Nabi ada dosa ke tak? Ada ke tak? Dia silap sebab cepat menjawab. Kita dia ajar daripada kecil Nabi maksum. Yang kita faham maksud apa dia? Tak ada dosa. Allah kata Nabi ada dosa, cuma Allah ampunkan dosa Nabi. Nabi ada dosa sebab Nabi manusia, tapi Allah ampunkan dosa Nabi tanpa Nabi bertaubat. Faham? Jadi Tuhan kata apa? Alam nashrah laka sadrak. Aku telah lapangkan hati engkau, dada engkau. Lepas tu wa wada'na anka wizrak. Kami angkatkan dosa-dosa engkau yang membebankan engkau. Maknanya punca hati Nabi lapang, dada Nabi lapang, salah satunya pada Allah angkat dosa. Faham? Maknanya hati kita tak lapang sebab apa? Sebab dosa. Jadi kalau nak cari sibratullah, nak cari ketenangan, bertaubatlah daripada segala dosa. Bertaubatlah. Ustaz, saya dah taubat dah, tak ada dosa. Apa lagi? Haji dah pergi dah, umrah 3 kali. Itulah dosa tu. Dosa sombong. Tak mengaku ada dosa. Subhanallah. Sahabat boleh mengaku munafik. Sahabat Rasulullah Hanzalah boleh mengaku. Hanzalah munafik. Dia tiba-tiba mengaku tak ada dosa. Oh, hebatnya dia. Sahabat boleh mengaku ahli neraka kan? Sabit bin Qais mengaku dia ahli neraka, sampai menangis, sampai mengurung diri. Tiba-tiba kita kata, Ustaz, saya
rasa macam okey dah. Saya dah fikir semalam, fikir apa dosa saya, rasa dah tak ada. Itu bahaya. Dia fikir tak ada dosa, itulah satu dosa. Boleh. Jadi punca hati tak lapang sebab dosa salah satunya. Bertobatlah. Mungkin dosa kita yang kita tak perasan apa dah. Dosa tak perasan apa dia. Kadang-kadang anak kita buat maksiat, kita tak tegur. Anak kita solat tak betul, kita tak betulkan. Anak kita tak baca Quran, kita tak rasa bersalah. Kan? Kadang-kadang kita cinta dunia lebih pada cinta akhirat. Duduk depan TV 1 jam, duduk depan Quran 10 minit. Itu dosa lah tu. Dosa apa? Cintakan dunia lebih daripada cinta Al-Quran. Duduk depan TV segar bugar, duduk depan Quran mengantuk. Dosa lah tu. Cintakan dunia lebih pada cintakan Allah. Siapa cinta Allah, dia segar bila baca Quran sebab dia kalamullah. No comment. Kita ingat dosa ni mengumpat, minum arak kan, buka orang. Kadang-kadang semua tu kita tak buat, tapi Nabi kata apa? Syirik yang aku takut, kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Kadang-kadang kita beli barang kan, bukan kerana Allah, kerana nafsu. Dosa lah tu kan? Dosa lah tu. Shopping. Kadang-kadang beli pakaian lebih pada kepala. Dosa lah tu. Membazir. Kadang-kadang bagi pada orang yang tak terpakai. Dosa lah tu. Dosa apa tu? Pentingkan diri. Betul tak? Yang kita ambil yang cantik, yang baru. Yang orang, sedangkan Nabi kata apa? Kamu tak beriman sehinggalah kamu sayang orang lain sebagaimana kamu sayang diri kamu. Kalau kamu nak yang baru, kamu mesti juga orang tu dapat yang baru. Barulah beriman. Pakai sampai tak boleh pakai. Sebab tu tak apa, bagi pada anak ataupun bagi pada budak kecil. Jangan tudung pendek bagi pada orang tua, kita dapat dosa pula. Aku dah bertaubat, kamulah pakai yang pendek ni. Itu pentingkan diri juga. Kita nak masuk syurga seorang-seorang pun salah tu, salah. Okey, boleh Banyak tak dosa kita? Banyak. Anak kita jahil agama, siapa bertanggungjawab? Kita lah. Allah akan soal satu-satu. Anak degil kalau sebab daripada dia kita tak berdosa, tapi kalau anak degil sebab kita, cara kita mendidik menjadikan dia degil, kita tangguhlah. Kadang-kadang dia tak dengar sebab apa? Kita tak tunjuk kita sayang pada dia. Syed marah je. Okey. Kita balik pada surah Baqarah. Wa nahnu lahu abidun, di hujung ayat kan. Pada satu ayat jari ni. Satu ayat Baqarah tapi ayat lain banyak kita ambil kan. Di hujung tu apa? Wa nahnu lahu abidun. Kami hanya kepadanya abidun. Apa makna abidun? Apa dia? Itu terjemahan. Tadabburnya apa dia? Tadabburnya apa dia? Apa makna ibadat? Apa dia? Ikut apa yang perintah, kemudian tinggal yang apa larang. Adakah semua orang yang ikut Allah perintah dan tinggal yang Allah larang, adakah semua masuk syurga? Adakah semua bahagia? Tak. Kena tambah sikit. Dia makna ibadat yang tepat apa dia? Kita ikut perintah Allah kerana cinta padanya, bukan kerana nafsu.
kita ikut perintah Allah sebab cinta, dan kita tinggal larangan Allah sebab kebesaran Allah. Semula ibadat ialah kita ikut perintah Allah kerana cinta kepadanya, dan kita tinggal larangannya kerana kebesarannya. Bila dah kita buat yang ni, ibadat yang maksud macam ni, barulah kita akan dapat ketenangan, hayatan tayyibah. Ramai orang beribadat pada Allah tanpa rasa cinta, kan? Bila dia buat ibadat tanpa rasa cinta, apa jadi ibadat tu? Apa jadi ibadat? Jadi berat, jadi bebanan, kan? Walaupun solat 2 rakaat, nak zikir pun jadi bebanan. Sebab apa? Tidak ada rasa cinta. Tapi kalau kita buat ikut perintah Allah dengan penuh rasa cinta, apa jadi? Seronok. Ibadat tu menyeronokkan. Ibadat tu jadi ringan je, mudah je. Bila lambat sikit kita rasa rindu je nak buat. Itu kita buat dalam keadaan cinta. Macam kita nak jumpa kekasih lah. Seronok tak? Seronok. Ada rasa malas, rasa berat je. Boring lah nak jumpa kekasih. Ada? Tak ada. Mesti seronok. Sebab apa? Cinta. Yang kita malas solat sebab apa? Kita tak cinta pada Allah. Kenapa tak cinta? Satu hadis yang masyhur tapi tak sahih. Tak kenal maka tak cinta. Saya tak kata hadis Nabi. Hadis yang masyhur tapi tak sahih lah, sebab dia bukan hadis Nabi. Betul? Tak kenal maka tak cinta. Bila kita tak kenal Allah, kita tak akan cinta. Bila tak cinta, ibadat tak jadi seronok. Dengan azan, kita bukan menunggu azan, tapi terkejut. Itu tak cinta lah tu. Cepatnya masuk, baru je solat. Dia tak rasa bersalah dia solat zuhur lewat, kan? Sebab itulah dia rasa terkejut, sebab baru je sudah solat zuhur. Dia tak rasa bersalah. Okey. Tuhan sebut apa dalam Quran? Yang kita baca tadi, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a. Satu lagi, famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Macam mana dia dapat perasaan tenang, tidak takut, tidak sedih? Mesti ittaba'a, ikut. Subhanallah. Dan tak mungkin kita ikut melainkan semua kita tadabbur Al-Quran. Kita belajar sunnah Nabi. Banyak tak sunnah Nabi yang kita belum belajar? Bila banyak tak belajar, kita tak ikut. Bila tak ikut, tak adalah la yadillu wa la yashqa. Tak adalah la khawfun alaihim wa la yahzanun. Sebab kita tak ikut sepenuhnya. Dan kalau kita tak tadabbur Al-Quran sepenuhnya, kita boleh tak ikut semua hidayah Allah? Tak boleh. Sebab itulah sahabat ni, Umar, bila dia masuk Islam je, dia ikut semua sekali, walaupun cium Hajar Aswad. Bahagialah hidup dia. Sebab itulah orang tikam dia ketika jadi imam salat subuh. Dia bukan fikir siapa yang bunuh. Dia fikir apa dah? Kamu dah salat ke belum? Tengok jiwa tenang. Sebab bagi dia mati itu mulia. Kenapa nak fikir pasal pembunuh? Dia dapat satu kemuliaan, kan? Macam mana Umar dapat? Sebab Umar ittaba'a. Walaupun sekecil mana cium Hajar Aswad, ikut. Subhanallah. Saya nak tanya, kita dalam kehidupan kita seharian, berapa banyak sunnah Nabi yang kita ikut? Pakai baju, cara buka baju, cara pakai baju, cara buka selipar, cara pakai selipar, masuk tanda bila hujan, bila kilat.
bila ziarah orang sakit kan, bila kita sakit, kita baca tak doa Nabi ajar, banyak lagi kita tengok sunnah Nabi. Bila tak ikut, tak mungkin dapat sibratullah. Bila tak dapat sibratullah, jiwa kita tak akan tenang. Yang tu asyik marah je. Subhanallah. Kadang-kadang lewat sikit dah mengamukkan. Pengalaman saya lah, ada orang suka buat kebajikan, tapi bila berjalan dengan saya, cepat-cepat je. Nak tu nak ni, saya kata tenang. Bila kita kalut kelang kabut, jiwa tak tenang lah tu. Jiwa tak tenang. Sebab apa tak tenang? Padahal dia buat kebaikan. Macam Mother Teresa lah. Mother Teresa, kalau ikut pada zahir, dia ikut tak sibrah. Dia buat baik pada orang kan, tapi ada kepentingan, bukan kerana Allah. Kalau kerana Allah, mesti pertama mentauhidkan Allah. Jelas, biar jelas. Jangan syirik pada Allah, tauhid pada Allah. Buat apa saja semua kerana Allah. Bila ada bahagian kita buat kerana Allah, ada bahagian kita buat kerana nafsu ataupun terpaksa, belum sibrah. Sebab itulah belajarlah sunnah-sunnah Nabi, daripada A sampai Z, daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur, dan berusahalah untuk hafal dan amalkan, supaya hidup kita sentiasa cinta Nabi. Bila cinta Nabi, itulah tanda cinta pada Allah. Dan yang kedua, selalulah baca Quran. Jangan tunggu kelas. Baca Quran, baca terjemahan. Ataupun baca terjemahan, baca ayat, supaya bila kita baca, kita dapat bayangkan apa Allah nak cakap, apa perintah Allah dalam ayat ni, apa larangan. Jadikan kehidupan kita yang paling utama tadabbur Al-Quran. 1 jam, 2 jam satu hari, lagi cantik, lagi bagus. Janganlah kita makan 4-5 jam baca ayat Allah yang bagi rezeki tu setengah jam je. Mana boleh kan? Kita baca surat kekasih kita dulu, kosong, tak ada apa kan. Dia kata apa? Aku bila tak melihat wajahmu, seolah-olah aku gila. Kita ulang ayat tu sampai 3 kali, tak ada apa pun. Tapi ayat Allah ada pernah kita ulang berkali-kali. Subhanallah. Ada sahabat salafus salih, dia ulang satu ayat daripada lepas Isya sampai subuh. Dia ulang satu ayat je. Sebab ayat kekasih. Ya. Ini baca bukan tak ulang, tak habis satu ayat, tertidur. Tak ada cinta lah tu, tak ada cinta. Boleh? Macam mana nak wujudkan cinta? Kena buang dulu. Buang apa dia? Buang apa? Cintakan dunia. Kadang-kadang kita sayang lagi kan. Contohlah, saya tak tahulah, suka makan, contoh, cinta makan kan. Pantang ada makan. Lepas tu dah makan. Kena kurangkan. Ada makan, tak ada, tak kisah kan. Ada makan, tak ada, tak kisah. Kalau tak ada, puasa. Itu makna dia tak ada cinta makan. Ini kalau tak ada makan, gelisah sampai solat pun lewat. Tak, kena terbalik. Jangan aku tak solat, tak makan tak apa, jangan solat lambat. Kadang-kadang cinta anak dalam hidup kita kan, tak mungkin kita dapat cinta Allah kalau masih letak anak nombor 1. Kita jaga urusan anak kita, pelajaran dia, lebih daripada jaga agama dia. Itu cinta anak lebih daripada cinta Allah. Allah kata jaga anak kamu daripada neraka. Kita jaga akademik dia, kita jaga masa depan dia. Itu cinta anak lebih daripada cinta Allah. Jadi banyak benda-benda dalam kehidupan kita seharian yang kadang-kadang kita tak sedar, kita mendahulukan nafsu daripada Allah. Boleh? Okey. Itu antara tip lah. Banyak lagi. Ni satu lagi kan saya nak tambah. Salah satu sibratullah apa dia? Salah satu sibratullah, kita cinta saudara kita. Nabi bagaimana cinta orang-orang lain? Bila Nabi tengok orang kafir, Nabi menangis, Nabi sedih. Sebab apa? Sebab Nabi pentingkan orang lebih pada diri sendiri. Benda tu kadang-kadang tak ada dalam hidup kita.
Kita tak fikir orang tak solat macam mana nasib dia di akhirat. Orang asyik buka aurat, nasib dia macam mana di akhirat. Buktinya apa dah? Kita tak ada usaha pun nak berdakwah. Kita tak ada usaha pun nak sampaikan ilmu. Tengok habis macam tu je. Tak. Nabi boleh menangis bila tengok orang tak beriman. Sebab cinta Nabi kepada orang lebih daripada cinta diri sendiri. Kenapa? Sebab Allah suruh. Boleh. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada siapa? Siapa muhsinin? Orang yang buat baik pada siapa? Allah tak suka orang buat baik pada diri sendiri. Allah suka orang yang buat baik pada orang. Okey, boleh ha? Cukup. Ada soalan tak? Surah Baqarah Sibwatullah kan 139. Surah lain kita belajar tadi apa dia? Surah Baqarah juga ayat 38. Siapa yang ikut hidayah Allah, dia tidak takut dan tidak sedih. Yang ketiga surah Taha ayat 1, 2, 3. Siapa ikut hidayah Allah, dia tidak sesat dan tidak akan celaka. Yang keempat surah Ar-Rum 30 kan, ayat 30, iaitu tentang fitrah. Yang kelima Al-An'am ayat 125, iaitu bukan ada dengan apa? Siapa yang Allah lapangkan hatinya, maka Allah jadikan dia mudah dan seronok menerima ajaran Islam. Dan siapa yang Allah sesatkan dia, Allah jadikan dia dadanya sempit, seolah dia naik ke langit kan. Berapa dah? Ada lagi? Surah Yusuf. Yusuf banyak ayat kan. Bagaimana contoh orang yang Allah lapangkan hatinya, orang yang ikut sibrah, mudah je nak maafkan kesalahan adik-beradiknya. Bahkan dia pula tolong minta ampun untuk adik-beradiknya. Boleh? Ada soalan? Ha? Tapi dalam bahasa Arab. Anak duduk mana? Ha? Oh, Jordan. Tak, so dia buka internet je. Saya buku dia tak ada, saya buka internet je. Mungkin ada. Tak, cari je tafsir Syekh Saleh Utsaimin. Saya tak tahu nama kitab apa, saya sentiasa baca tafsir dia. Kalau saya baca tafsir dia, rasa tenang je. Sebab apa? Sesuai dengan fitrah. Dia tak banyak melerai-lerai, tak banyak benda-benda yang tak penting. Sebab jarang ustaz tunjuk buku ni, ustaz lain. Nah, betul. Betul. Syekh Saleh Utsaimin. Okey, cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.